KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan saya Azhar Helmi di Teras Didik TV KPM. Pada pagi ini seperti biasa kepada anda semua, kita masih lagi dalam mood raya kan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada anda semua yang sedang menyaksikan pada ketika ini. Dan yang pastinya sambil-sambil makan kuih raya, sambil-sambil baru nak buka lemang tu, baru nak buka ketupat tu kan. Kita nak sama-sama belajar dan juga ulang kaji pada pagi ini untuk subjek kita menengah rendah matematik dan topik kita adalah koordinat. Tapi the problem is, kan cakap orang putih kan. The problem is siapa cikgu yang nak bersama dengan kita pada pagi ini? Jom kita nak saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia kita bersama dengan cikgu kita Alinda Abdul Aziz, penolong pengarah unit matematik dan matematik tambahan bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu, sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Cikgu, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya cikgu. Sihat cikgu? Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Cikgu, duit raya ada cikgu? Duit raya. Nanti belakang ni ya. Kita belakang cikgu. Baik cikgu, untuk pagi ni cikgu, kita nak belajar sama-sama untuk subjek kita matematik dan juga topik kita berkenaan dengan koordinat cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, sebelum kita pergi lebih jauh, kalau kita tengok kes COVID-19 ni semakin hari semakin meningkat. So kita nak kena sentiasa memainkan peranan kita untuk sentiasa membudayakan norma baharu. Macam saya dan cikgu, kami menjaga physical distancing sekurang-kurangnya 1 meter cikgu. Betul. Kami pakai pelitup muka dan juga kita ada gel pembasmi kuman. Silakan cikgu untuk kenakan ataupun gunakan gel pembasmi kuman. Kalau anda dekat rumah tidak ada hand sanitizer, tidak ada masalah kan. Boleh sahaja gunakan air dan juga sabun untuk kita pastikan sama-sama kebersihan kita terjaga. Bila dah sanitize tangan cikgu, kita jaga physical distancing, kita boleh buka pelitup muka kita cikgu. Itu dia. Yang pastinya kalau kita ada kes macam cikgu warna-warni tu kan, so boleh simpan dalam kes. Yang paling penting jangan buang merata-rata sebab kita dah batuk, kita dah bersin cikgu, sudah ada kuman, ada bakteria, so jangan buang merata-rata. Yang penting kalau tidak ada kes boleh simpan dalam saku macam saya nampak, masuk je dalam saku. Jumpa tong sampah nanti baru buang cikgu. Betul. Itu dia. Baik cikgu. So cikgu orang kata apa, dah tak sabar cikgu untuk nak sama-sama kongsi ilmu pada pagi ni cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, saya tak nak seorang-seorang cikgu. Saya nak ajak kawan cikgu. Itu dia. Saya nak persilakan rakan-rakan saya daripada MRSM Balik Pulau Pinang. Itu dia. Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Boleh unmute mic, kita nak dengar suara sikit. Hai. Semua sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Duit raya tahun ni dapat berapa? Banyak. Dia punya cakap banyak tu macam belagak lah cikgu. Banyak. Baik, kita nak berkenalan dengan pelajar-pelajar kita cikgu. Boleh tak cikgu? Boleh. Saya terbangkan jauh ni daripada pulau. Daripada Pulau Pinang. Itu dia. Kita tak dapat jumpa secara fizikal cikgu. Ya, betul. So kita jumpa secara virtual. Yes. Baik, kita nak mulakan. Selalu orang cakap cikgu, ladies first, ladies first, ladies first. So kita mulakan rakan kita yang pertama untuk perkenalkan diri. Kita persilakan Nur Balkis. Silakan Balkis. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Siti Nur Balkis binti Zulkifli, pelajar Maktab Rendah Sains Mara Balik Pulau. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Balkis. Itu dia ceria Balkis di pagi hari ini pun. Seterusnya cikgu, Balkis dah, kita persilakan Nurin Alisa. Silakan Nurin. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nurul Alisa Amla binti Muhammad Aziz. Saya dari Maktab Sains Mara Balik Pulau. Selamat belajar semua. Baik, terima kasih Nurin. Seterusnya kita nak persilakan Nur Liana. Silakan Liana. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Nurulina Zulaika binti Muhammad Zulizi dari Maktab Rendah Sains Mara Balik Pulau. Happy studying. Alright, itu dia. Terima kasih Liana. Dan seterusnya Isa Farik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Isa Farid Deniz bin Sansu Anwar dari Maktab Rendah Sains Mara Balik Pulau. That is my best. Itu dia. Semangat cikgu pagi-pagi ni. Ya. Alright, seterusnya El Faris. Silakan El Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya El Faris Kamil bin Khairi dari Maktab Rendah Sains Mara Balik Pulau. Kita jaga kita. Oh, itu dia hashtag kita jaga kita. Saya ingat dia nak sebut Haria Penang Haria. Kan tagline Penang. Baik, the last one Azwani. Silakan Azwani. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Azwani binti Azwari dari Maktab Rendah Sains Mara Balik Pulau. Hai semua. Hai, itu dia. Terima kasih adik-adik kita semua dah perkenalkan diri masing-masing. Yang pastinya kan dekat rumah pun sama juga. So sama-sama kita hashtag kita jaga kita macam El Faris sebut tadi. Baik cikgu, kita tak nak lengahkan masa cikgu. Saya nak belajar sebenarnya berkenaan dengan koordinat. Tapi sebelum tu cikgu, seperti biasa kita dalam bulan Mei kita sambut sambutan Hari Guru. Walaupun dah lepas beberapa hari tapi tidak menjadi alasan untuk kita tidak menghargai guru-guru kita kan. Sebenarnya tiap-tiap hari itu adalah Hari Guru lah. Alright, so kita mendapat kiriman daripada pelajar-pelajar seluruh negara untuk orang kata apa dibacakan kad mereka. So kita ada juga e-card yang dihantarkan kepada kita. Kita akan paparkan di skrin. Itu dia. Wow, sangat cantik. Dia tulis hashtag terima kasih cikgu. Siap ada pokok-pokok cikgu. Dan pelajar-pelajar, itu dia. Pelajar-pelajar kita sangat kreatif cikgu. Ya, betul. Itu walaupun kita dalam pandemik tidak ada alasan untuk kita tidak hargai guru kita walau di mana pun kita berada. Baik cikgu, kita nak teruskan cikgu berkenaan dengan saya nak mungkin untuk awal ni saya nak tahu untuk koordinat ni sebenarnya apa yang kita nak belajar sebagai pengenalan awal ni cikgu. Okey, dalam KSSM matematik bermula pada tahun 2016 kan? Okey, 2016 2017. Kalau kita belajar matematik tu mesti kita ada kaitkan dengan kehidupan seharian. Betul, iaitu cikgu. untuk menjadikan matematik tu sangat bermakna pada hidup kita. Yep. So macam kita belajar matematik kita tak tahu apa tujuan kita belajar matematik. Betul. So hari ni koordinat, biasanya murid kalau belajar koordinat saja dia tak nampak secara luas. Okey, contoh yang terdekat sekarang ni kan koordinat. Saya tak membawa barang-barang sebab sebenarnya koordinat banyak terdapat secara digital. Contoh terdekat. Kalau kita nak pergi ke satu tempat, contohnya lokasi ataupun objek, kan? Okey, kita koordinat kita nak pergi contoh sekarang ni lah. Bandar utama saya nak pergi. Kat mana bandar utama? So saya GPS. Saya nak tahu lokasi sini tu kat mana. Oh, dia berada dalam Petaling Jaya. Okey, dan seterusnya koordinat kita nak tahu lokasi suatu objek contohnya kat mana terdapatnya contohlah kapal selam dekat lautan luas. Inilah gunanya koordinat. Contoh apa-apalah kalau kita nak cari kan. Kalau dulu sebelum pandemik kita nak pergi beraya cikgu, kita share location dekat kawan kita cikgu. Ya, betul. Kan contoh macam El Faris kan, dia ajak saya pergi rumah dia. Dia share location dekat saya. No. No. Sekarang tak boleh lah tak kan. boleh. Sebelum pandemik lah cerita Ya, dia. betul. Baik cikgu, itu pandangan cikgu berkenaan dengan koordinat ataupun topik yang kita nak belajar pada pagi ini, dan kita nak tengok apa kata pelajar-pelajar kita berkenaan dengan topik koordinat yang kita nak belajar pada pagi ini. Silakan. Saya masih lagi ingat yang konsep koordinat sebenarnya telah diperkenalkan sedikit semasa sekolah rendah dahulu. Jadi saya adalah pengetahuan tentang koordinat ini. Pada pendapat saya, kepentingan mempelajari koordinat adalah untuk mengetahui kedudukan sesuatu tempat dengan lebih tepat. Contohnya penggunaan GPS. Selain itu, koordinat membolehkan kita mengira jarak sesuatu tempat dengan lebih tepat. Misalnya penggunaan Pythagoras Theorem. Pada pendapat saya, topik ini menarik kerana dalam topik ini saya dapat belajar bagaimana untuk menentukan kedudukan atau arah suatu objek dengan menggunakan sistem koordinat. Jika rakan-rakan ingin tahu, sebenarnya kita menggunakan sistem koordinat ini setiap hari. Mungkin kita sahaja yang tidak perasan. Apabila saya belajar tentang topik ini, baru saya faham bagaimana untuk menyatakan arah dengan lebih sistematik. Selain itu, dengan menggunakan kefahaman dalam topik ini, saya dapat aplikasikannya dalam subjek yang lain, terutamanya geografi.
Pendek kata, topik ini sememangnya berguna kepada kita dalam menjalani kehidupan seharian. Saya suka sangat subjek matematik adalah kerana subjek tersebut sentiasa membantu saya menyelesaikan masalah melalui pengiraan. Di samping itu, subjek ini telah mendidik saya untuk mempunyai semangat yang tinggi dalam menguasai subjek matematik untuk menambahkan skill dan juga penyelesaian masalah. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek yang kita nak belajar pada pagi ini. Dan Balkis kata, saya suka subjek ini. Dia kata sebab boleh diimplementasikan dalam kehidupan. Baik cikgu, saya tak nak lengahkan masa. Saya nak terus serahkan kepada cikgu sebab saya pun nak belajar juga berkenaan dengan koordinat ni. Silakan cikgu. Okey. Sebelum saya teruskan lagi, saya nak memperkenalkan topik koordinat ini. Okey, tadi aplikasi kehidupan seharian kita kan. Betul, ada cikgu. lagi macam mana aplikasinya dalam pekerjaan kita tak nampak. Okey, contohnya dalam bidang juru ukur, surveyor. Okey. Kemudian dalam contohnya pilot, juru terbang. Okey, and then ada contoh yang bekerja dekat lautan. Dia nak tahu satu lokasi guna radar sebagai contohnya kan. So nak tahu kat mana sekarang dia berada di tengah-tengah lautan. Contohnya contoh GPS, kalau macam Cik Azhar tadi maklumkan kan, dekat GPS kita nak tahu satu lokasi tu, kalau kita tengok betul-betul hantar lokasi tu, nak macam kad kahwin, contohnya dia ada tulis utara selatan. Betul. Itu menggunakan koordinat guna sistem bumi lah. Okey. Utara, selatan, timur dan barat. Ya, betul. Itu dia. Bila cikgu sebut pasal utara, saya sedih ni cikgu tak dapat nak balik beraya cikgu. Oh, lo. Tapi tak apa cikgu, kita nak belajar, yang penting kita nak cuba kuasai untuk subjek kita pada pagi ini, untuk matematik menengah rendah, dan topik kita adalah berkenaan dengan koordinat. Saya sendiri sangat-sangat tertarik tadi cikgu sebut koordinat memang kita gunakan dalam seharian kehidupan kita. Tapi cikgu, mungkin untuk awal ada tips tak cikgu? Kan mungkin ada tips awal untuk pelajar yang mungkin sedang menonton juga, kata susahlah sebenarnya koordinat ni nak kuasai. Mungkin tips awal sebelum kita mulakan sesi kelas kita cikgu. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kalau kita melihat saja, kita tak faham. Orang kata lebih elok, okey, anak-anak murid yang ada depan kita ataupun di luar sana, okey, boleh bersedia dengan kertas, pen, okey, untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah. Dan cikgu janji, hari ni bila kamu belajar tentang koordinat hari ni memang sangat mudah sebenarnya. So jangan rasa matematik tu susah. Mindset senang. Okey, bila your mindset is positif, senang, insya-Allah everything can be senang lah. InsyaAllah everything can be senang. Itu words yang kita dapat daripada cikgu hari ni cikgu. Yang penting cikgu macam cikgu sebut tadi, so pelajar sekarang ni tak boleh makan sekarang ni. Lemang letak dulu, ketupat letak dulu, pegang pen dan juga kertas untuk kita nak catat sama-sama. Tapi cikgu, apa kata cikgu, kita nak berhenti rehat seketika dan kita nak kembali selepas ni sebab kita nak bagi peluang dia orang ready pen dan juga kertas, basuh tangan semua siap-siap. Jumpa selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, welcome back dalam Teras Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan Cikgu Alinda kita dan juga pelajar-pelajar daripada MRSM Balik Pulau. Semua masih okey? Kalau okey, cuba angkat double thumbs up. Itu dia, masih luar biasa lagi semangat diorang cikgu. Baik cikgu, saya tak nak lengahkan masa cikgu. Kita nak terus belajar berkenaan dengan topik kita koordinat pada pagi. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Encik Azhar. Okey, mari kita mulakan anak-anak sekalian. Okey. Untuk hari ni
Untuk hari ni rancangan kita Okey, untuk hari ini rancangan kita tentang koordinat, saya tidak akan mengajar dengan keseluruhan tajuk koordinat. Tetapi kita akan tajuk mengenai siri 1. Okey. Baik cikgu, berkenaan dengan koordinat siri, dia ada beberapa siri lah. Tapi saya rasa mungkin cikgu boleh ke belakang sikit. Takut nanti cikgu tak perasan ataupun tak nampak kita punya slide cikgu. Okey, so ada beberapa siri cikgu So kita akan mulakan dengan siri yang pertama. Dia banyak siri sebenarnya. Untuk yang pertama ni kita fokus kepada standard kandungan yang pertama. Okey, alright. Okey, mengenai jarak. Okey. Alright, jom cikgu. Sebelum kita pergi lebih dalam lagi, okey, untuk anak-anak yang dekat rumah, cikgu faham sekarang ni musim raya, cuti sekolah. Okey. So cikgu ada buat sedikit imbas kembali untuk dia punya recall balik, okey, yang apa yang dia dah pelajari sebelum ni. Okey. Masih ingat lagi ke? Okey, semua ni dia dah belajar semasa sekolah rendah sebenarnya. Okey, cuma hari ni kita recall balik. Okey. So murid dah pernah belajar dari segi lajur dan baris. Dia dah tahu lajur dengan baris. Okey. Kita boleh lihatlah. Ada murid-murid kat sini, murid di lajur ke-5, baris ke-2. Adakah kamu pelajar baharu? Sekarang Muaz yang menjawab, ya cikgu. Kalau kita lihat kat sini, murid di lajur ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan baris ke-2. So 1, 2. Kita kira daripada bawah lah. Okey. Alright, next. Okey, seterusnya murid dah belajar. Okey, siapa boleh yang terangkan ni? Okey, baik. Volunteer anak murid kita kat depan ni. Siapa yang nak terangkan? Saya nampak El Faris dia macam malu-malu cikgu. Letak dekat dia punya hidung macam dia nak try cikgu. Mari kita bagi dia cuba. Okey, El Faris. Silakan El Faris. Dekat dalam ini ada 2 garisan. Iaitu garisan muka dan garisan. El Faris, mic awak macam problem sikit El Faris. Mic dia macam ni. Dalam belajar ada 2 garisan. Satu garisan mukuk dan satu lagi garisan mencancang. Kita akan baca koordinat melalui garisan mukuk dahulu, kemudian garisan mencancang. Okey. So dia kata baca melalui ufuk dulu kemudian baru cancang. Betul tak cikgu? Macam mana mari kita tanya anak murid kita untuk imbas kembali macam mana kalau kita nak baca bagi kebun sayur. Baik, tapi sebelum tu cikgu saya nak minta El Faris, mungkin El Faris boleh mute dulu mic El Faris. Alright, terima kasih El Faris. Okey cikgu, kita nak tanya dia orang cikgu. Tanya untuk satu, kebun sayur. Okey, siapa yang nak jawab? Kalau tadi El Faris bagi formula katanya mesti mula daripada ufuk kemudian baru mencancang. Okey, siapa yang nak jawab? Tadi El Faris dah try. Saya tengok macam Balkis dia nak try sebab dia suka sangat koordinat ni cakap. Kan? Okey, Balkis silakan Balkis. Soalannya cikgu apa tadi cikgu? Okey, kat mana terletaknya kebun sayur? Kat mana terletaknya kebun sayur? Di ufuknya kah? Di cancangnya kah? Saya bukan tak nampak tapi gambar dia blur. Faham. Ini masalah kena pakai spek mata lah cikgu. Sama macam saya ni. Kejap, dah boleh dah. Dah boleh. Kebun sayur ke? Kebun sayur. Kebun sayur ke? Betul. B4. B4. Okey, mungkin ni lah the background dia gambar kebun sayur tu hijau kan, tulisan dia putih, agak kurang nampak lah kat situ. Okey. Tapi betul tak jawapan Balkis tadi? Betul. Memang tahniah. Seiring dengan dia kata suka tadilah cikgu. Ya betul. Kan? Okey, tahniah Balkis. Baik cikgu, terusnya cikgu. Okey, seterusnya yang ini murid ni dia dah pelajari sebenarnya masa tahun 6. Yang pertama tadi tahun 4. And then the next tahun 5. And then this one tahun 6. Kita pelan-pelan lah. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya apakah koordinat untuk tahun 6 dia dah belajar koordinat tu. Okey, saya sebut nama lah. Kita bagi pada Alisa. Alisa, apakah koordinat bagi hospital Alisa? Okey, silakan Alisa. Alisa dia nak scan jap cikgu untuk mencari di manakah terletaknya hospital. Hospital terletak di 35. Okey, pandai. Okey, lagi seorang lah. Lagi seorang. Apakah koordinat bagi pejabat pos? Okey, kita bagi pada Danish. Okey, Danish. Silakan Danish. Ya, cikgu.
koordinat bagi pejabat pos cikgu Ya, betul. Bagi pejabat pos adalah 40. 40. Okey, betul, cikgu? 40. Maksudnya dia masih ingat lagi lah. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Berikut adalah contoh Sarta Kartes. Apakah yang anda faham mengenai Sarta Kartes? Okey, siapa kat sini nak cuba? Baik. Siapa nak cuba untuk terangkan apakah itu Sarta Kartes Ya, betul. Bukan sate tapi Sarta Kartes. Baik. Kita persilakan. Siapa yang nak jawab? Alisa cikgu. Alisa. Okey, Alisa. Baguslah Alisa. Silakan Alisa. Apa yang saya faham pasal Sarta Kartes ni, Sarta Kartes ni dia ada skala yang seragam dan terdapat garisan besi. Lepas tu Sarta Kartes ni kita boleh menentukan sesuatu nilai dengan tepat. Skala yang seragam dan boleh tentukan dengan nilai yang tepat. Ya, betul. Adakah tepat jawapan Alisa Ya, ni, cikgu? tepat sekali. Dan juga dia grade dia samalah sebab itu skala dia sama. Okey. Baik, itu dia. Tahniah Alisa. Baik, seterusnya cikgu. Okey, recall balik. Namakan setiap bahagian yang terdapat dalam Sarta Kartes. Okey, soalan yang pertama. Apakah nama dua garis ini? Baik, siapa yang nak jawab? Balkis. Cikgu. Balkis. Okey. Apa dia Silakan, Balkis? Paksi X dengan paksi Y. Paksi X dan paksi Y. Paksi Y. Okey, pandai. Okey, next. Tahniah Balkis. Kita testing lagi murid kita. Baik. Okey, apakah nama bahagian-bahagian ini? Ada siapa nak cuba? Siapa nak try? Saya nampak Wani. Esa cikgu. Esa, okey. Esa letak bagi Chan. Baik, Esa Dennis silakan. Yang pertama adalah sukuan pertama. Okey. Sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Empat dia bagi cikgu. Empat dia bagi tu koi. Yang mintanya satu dia bagi 4. Bonus dia bagi. So betul cikgu. Betul. Sebab koordinat ni kalau kita tengok Sarta ni ada 4 bahagian. So setiap bahagian ni ada nama-namanya sendiri. So yang pertama sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dennis memang tak nak bagi Chan kawan dia jawab cikgu. Itulah. Dia seronok. Yang lain tu dia belum panas lagi mungkin kan. Baik cikgu. Okey. Next, okey. Seterusnya, cikgu ada sediakan 6 koordinat. Okey, 6 koordinat maksudnya 6 titik lah. Pelbagai warna kat depan ni ada 6 dan cikgu tahu kat depan kita pun ada murid 6 orang Google Meet. Okey, apakah koordinat bagi titik A, B sehingga F? Okey, sebagai contoh A, kalau kita lihat, Azhar nak cuba? Untuk koordinat A berapa Azhar? Baik, untuk koordinat A cikgu, dia negatif 6 cikgu. Negatif 6. Azhar baru baca paksi X. Paksi X. Kalau Y saya saja tadi cikgu. Okey. Dia sambung Y dia 6 cikgu. Betul. Negatif 6 cikgu. Negatif 6 dan cara menulis koordinatnya adalah begini. Kita letak betul lah cikgu kurungan. Betul. Mesti ada kurungan. Mesti ada kurungan dan ada koma untuk menerangkan yang mana satu X, yang mana satu Y. So macam tadi kita membaca, mengufuk dulu baru mencancang. Baik cikgu. Okey, dan seterusnya untuk koordinat B kita lihat adalah 3. Okey, dan C kita lihat adalah negatif 4. Negatif 4. Ya, betul. Itu di sukuan yang ketiga cikgu Ya, terletak di sukuan ketiga. Baik. Dan seterusnya untuk koordinat D adalah 2, negatif 2. Okey. Okey. Dan bagaimana pula dengan Yana? Boleh tolong cikgu tak? Apa koordinat bagi E dan F? Okey, Yana. Silakan Yana. Untuk E, dengar tak? Dengar Yana. Silakan Yana. Untuk E 7 negatif 3. Untuk F 8 5. 7 negatif 3 8 5. Betul. Tepat Yana. Satu batang lemang untuk awak. Baik cikgu. Okey. So ini untuk menentukan ataupun kita baca koordinat lah. Mesti dimulakan skemanya mesti dimulai daripada ufuk dan juga kemudian baru mencancang. Dan mesti ada kurungan kurungan dan juga koma tadi. Baik cikgu.
Okey, so mengufuk dia mewakili di paksi X dan baca di X dulu dan kemudian mencancang. So mencancang adalah nilai Y dan bila menulis koordinat jangan lupa kita ada kurungan untuk membezakan nilai X dan nilai Y dan di tengah-tengahnya ada koma. Okey. So kalau kata tidak ada kurungan maksudnya kurang tepat lah cikgu. Kurang tepat. Dia dah jadi lain maksudnya. So itu pentingnya macam mana kita nak tulis koordinat dengan sistematik. Baik cikgu. Okey, so hari ini kita akan teruskan dengan objektif pembelajaran kita. Okey, tadi untuk kita nak menentukan jarak dalam sistem koordinat cikgu untuk yang kali ini, tapi cikgu apa kata cikgu kita nak berhenti rehat seketika. Okey, boleh. Sebab tadi Balkis kita dah cakap bagi lemang kat dia, kita bagi calah dia makan lemang kejap. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Cikgu Alinda. Baik cikgu, tadi kita dah tahu macam mana nak baca koordinat dan juga kita dah refresh balik daripada zaman sekolah rendah lagi cikgu. Kan tahun 4, tahun 5, tahun 6 untuk koordinat dan kita nak teruskan sesi kelas kita cikgu. Silakan cikgu. Okey. Kita akan pergi kepada objektif pembelajaran kita lah pada hari ini iaitu menentukan jarak. Menentukan jarak. Kalau tengok contohnya saya berdiri dekat sini dengan Cik Azhar kat sana, kita boleh anggarkan jarak kita. Iaitu mungkin dalam 2 meter jauh ni. 2 atau 3 meter. Tetapi macam mana pula kita nak tentukan jarak dalam sistem koordinat kartes? Boleh kita tentukan jarak juga cikgu Boleh. Okey. So jom kita lihat. Okey, apakah yang dimaksudkan sebagai jarak antara dua titik pada sata kartes? Untuk menentukan jarak seperti saya kat sini dengan Cik Azhar kat sana, dua objek. So kita boleh tahu jarak. Kalau saya seorang kat sini, saya nak tahu jarak. Saya tak tahu kat mana. Tapi kalau macam nak kira jarak saya dengan El Faris tak boleh lah cikgu Oh, boleh. Tahu lo ingat tadi kita ada GPS. Ya lupa. Ada GPS, Global Positioning System. Itu dia. Saya baru baca tadi. Okey, so bolehlah kita tentukan jarak juga sebenarnya. Baik cikgu. Alright. So okey, jom kita lihat kat sini kita lihat ada dua titik di sini iaitu A dan B di mana A adalah 2, 3 dan B adalah 10, 3. Okey, berapakah jarak AB? Okey, Yana, berapa jarak AB Yana? Baik. Yana. Silakan Yana. 7. 7 cikgu, adakah betul 7, betul ke Yana? Macam mana? Tak nampak cikgu. Oh, tak nampak cikgu. Tak nampak. Okey, yang ni nampak. Okey, nampak. 8 unit. 8 unit. Okey, 8 unit. Macam mana Yana boleh dapat jarak 8 unit tu? Sebab 10 tolak 2. 10 tolak 2. Okey, itu yang dapat 8. Okey, terangkan pada kita semua apakah hubungan antara titik A dan titik B dengan jarak AB tadi? Sebab nilai mencancang dia sama.
tapi nilai mengufuk dia lain. Nilai mengufuk dia lain. Okey, kalau kita lihat ya dekat sini, dua dia, X dia lain. 2 dengan 10. So bila jarak dia punya untuk nilai Y-nya adalah sama, 3 dan 3. So dia boleh nampaklah kat sini. So 10 tolak 2. Kalau berada pada satu mengufuk atau mencaca yang sama, senang saja untuk kita kira sebenarnya. Okey, seterusnya kita ambil yang ni pula. Berapakah jarak AB? Kita bagi koordinat yang lain pula. Titik yang lain. Okey. Ini siapa cikgu nak try cikgu? Siapa yang nak cuba? Tadi Yana, Alisa mungkin? Silakan Alisa. Jarak untuk AB dia dapat 7 unit. Dapat berapa Alisa? 7 unit. 7 unit. Okey, mari kita lihat. Oh betul. 7 unit. Okey, macam mana Alisa dapat 7 unit? Disebabkan dia punya nilai mengufuk dia sama, so kita tolak je nilai mencacang dia. Okey, maksudnya 10 tolak 3 lah. Okey, very good. Apakah hubungan? Tadi Alisa dah maklumkan lah. Okey. Baik, konsepnya sama juga macam ufuk tadi cikgu. Selagi mana mereka berada di dalam paksi yang sama lah. Ya, betul. Kalau ini dia punya ufuknya sama, cuma mencancang je saja berbeza. Ya, betul. Baik cikgu. Okey, next. Macam mana pula kalau saya bagi koordinat yang berlainan? Okey, cuba tengok. Adakah dia terletak pada mengufuk yang sama atau mencancang yang sama? Ya. Berbeza cikgu. Berbeza kan? Okey, sekarang cikgu tanya, berapakah jarak AB? Boleh tak kaedah yang sama digunakan untuk menentukan jarak AB tadi? Baik cikgu, saya nak try Yana lah cikgu. Mungkin Yana nak try? Ataupun boleh, ada... Boleh tak kita guna kaedah macam sebelum ni? Tak boleh. Tak boleh kan? Jadi bagaimana caranya untuk tentukan jarak AB? Okey, kita try orang lain pula cikgu. Orang lain? Online. Boleh tak? Online. Azwari boleh tak Azwari? Sebab saya tadi tengok Azwari tunjuk bawah je cikgu. Dia tersedih bila saya nak jawab. Bila saya nak jawab kan? Okey, Azwari, try Azwari. Untuk nak tentukan jarak AB tu cikgu menentukan jarak AB. Azwari tahu tak? Cikgu, nama saya Azwani. Azwani marah. Dia minta maaf kan, Wani. Janganlah marah Wani. Hari Raya ni kan. Okey, Azwani, silakan Azwani. Untuk cari jarak ni, kita kena gunakan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey, sebab sebelum ni dia orang dah belajar. Kalau berbentuk corong ke apa, dia akan bentukkan guna teorem Pythagoras. Okey, betul. Tahniah Wani. Okey, bagi menentukan jarak AB tu, dia menggunakan teorem Pythagoras. So tak bolehlah guna kaedah yang sama macam tadi cikgu Mari kita lihat lepas ni. Okey. Okey, untuk menentukan jarak AB dengan menggunakan teorem Pythagoras, pastinya murid-murid dia akan membuat membuat segitiga kat sini, di mana dia akan mencari satu lagi titik, iaitu titik C. Okey. Kalau kita ingat lagi, kalau kita belajar teorem Pythagoras sebelum ini, okey, untuk mencari nilai AB tu, kita ada satu rumus lah, iaitu AB ni sebagai hipotenus adalah hasil tambah daripada AC kuasa 2, iaitu jarak panjang dia ni, campurkan dengan BC kuasa 2. So bila kita square rootkan dia, dapatlah nilai 10 unit, iaitu nilai untuk AB. Jarak AB tu. Okey. Alright. Cuba kita lihat kat sini. Adakah terdapat rumus untuk mencari jarak di antara dua titik tersebut selain aplikasikan konsep teorem Pythagoras? Cikgu sertakan dua dekat sini. Kita nak anak-anak kita lihat teroka. Ada tak cara lain lagi untuk menyelesaikan masalah untuk cari jarak antara dua titik ni selain menggunakan teorem Pythagoras? Apa kata kita panggil siapa cikgu? Danish? Okey, Danish, silakan Danish. Ya, cikgu. Saya rasa kalau kita tolakkan 10 dengan 8, 10 dengan 2 sama dengan 8, dan 9 tolak 3 sama dengan 6, dan 2 tu kuasa 2, apabila punca kuasa dapat jawapan yang sama, iaitu jarak dia adalah 10.
Okey. Nampak tak? 10 dia buat perbezaan kat sini. Dia nampak tak? X. Okey, 10 tolak 2 tadi, dia dapat 8. Kemudian 9 tolak 3, dia dapat 6. Lepas tu dia square root kan, dia dapat 10. Okey. Betul, Danish? Betul, cikgu. Jawapannya sama macam guna teknik teorem Pythagoras tadi. Ya, betul. So, dengan yang Danish cakap tadi tu, okey. Diberi 2 titik A, X2, Y2 dan B, X1, Y1 yang tadi Danny cakap tadi. Dia kata yang A ni okey, 2, 3, 10, 9. Dia tolak salah 10 satu. 10 tolak dengan 2. Mula-mula dia ambil 10 tolak 2. And then lepas tu dia buat 9 tolak 3. Okey. So kat situ rumus untuk mencari jarak di antara dua titik tersebut adalah seperti berikut. Nampak tak tadi? Okey. Yang so dia square rootkan tadi. Yes, dia square rootkan tadi. So dapatlah nilai sama juga. Dia masukkan nilai. Untuk kat sini saya gantikan A tu sebagai titik yang kedua. Kita kena pilih, tetapkan ini titik pertama dengan titik kedua. Okey, A kita jadikan 2 yang pertama. So 2 tolak 10. 2 tolak 10 boleh, 10 tolak 2 pun boleh, tak ada masalah. Okey. Baik, itu so ada ya sayang. Nak tanya boleh ke? Boleh. Silakan Al-Faris. Silakan. Okey, dalam tu 2 tolak saya tak nampak tu. 10 tolak 2 kan? 10 tolak 2. Kalau kita terbalikkan, kan kita letak X1 kat depan. Lepas tu kalau kita terbalikkan X2 tolak X1 boleh ke? Dengan Y2 tolak Y1. Maksudnya 2 tolak 10, 3 tolak 9. Dia terbalikkan. Dia terbalikkan. Okey, Danish, jom kita sama-sama dekat rumah sana kita explore. Sama-sama. Okey, Danish, jom. Mula kita tetapkan X1 tolak X2. Kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2. Cuba Danish terbalikkan titik tu. Tadi Danish jadikan ini sebagai yang pertama. Betul tak? Cuba Danish terbalikkan. Ini jadikan yang pertama. Okey. Cikgu. Okey, L. Baik. So terbalikkan kiraan 2 tolak 10 dia akan jadi negatif 8. Lepas tu 3 tolak 9 8 kuasa 2 dapat juga. Dapat juga. Okey, lepas tu yang Y pula macam mana? 3 tolak 9. Negatif 6. Okey. Negatif 6 kuasa 2. Dapat juga tu. Positif juga. Ya. So maksudnya betul lah cikgu. Betul. Nampak tak? Jadi kat mana-mana yang as long as murid decide yang mana titik pertama atau titik kedua. Tak kisah mana-mana titik. Yang penting kita tetapkan. And then bila kita tengok kat sini, bila kita kuasa 2, apa-apa nombor negatif yang dikuasakan 2, nilai dia adalah positif. Okey. Saya baru tadi nak tanya sebab bila cikgu cakap tadi boleh ditolakkan ke depan tu, maksudnya dia akan jadi negatif tadi kan. Tapi L dah tanya tadi, so kita dah terjawab lah soalan tu. So saya simpan lah soalan saya. Kita galakkan sebagai guru, kita kena galakkan anak murid kita bertanya. Jangan menutup ruang anak murid kita untuk bertanya sebab ini adalah proses pembelajaran. Okey. Baik cikgu. Alright. So sekarang ni dia dah faham maksud rumus jarak ni. Sekarang jom kita tengok masalah yang melibatkan koordinat bagi jarak di antara dua titik. Ya, okey. Ini kita nak tengok sama-sama cikgu. Alright. Okey, untuk yang pertama. Okey, cikgu bagi dalam 20 saat. Okey, fahamkan soalan ni dan cuba selesaikan. Okey, kalau kita tengok soalan ni cikgu, A, B, C, D ialah sebuah segi 4 tepat. So apa yang perlu pelajar buat adalah kena cari koordinat titik D, kena terangkan jawapan mereka dan kena tentukan jarak CB, CD dan juga DB. Ya, betul Azhar. Itu dia, betul cikgu Ya, betul. Okey, so kita nak orang kata apa, bagi peluang dan ruang kepada pelajar kita untuk ambil masa untuk menjawab persoalan ni cikgu. Saya yakin dan percaya semua tengah berlumba-lumba nak dapatkan jawapan tu. Ke ada yang dah dapat jawapan untuk persoalan ni? Ada yang dah dapat ke? Okey, ada kan? Okey, sebab mari saya nampak kita macam ada yang tersenyum tu cikgu. Dia yang senyum, ada yang tengah mengira. Kita bagi peluang
kita bagi ruang dan peluang untuk murid menjawab soalan ni. Bagi dia times. Baik cikgu. Okey. So ini adakah persoalan ni boleh digunakan dengan rumus yang kita belajar tadi lah cikgu? Boleh, bergantung kepada soalan yang hendak ditanya. Okey. So tinggal pelajar-pelajar perlu alert dan juga perlu tahu rumus mana yang nak diguna pakai untuk persoalan yang dikemukakan. Kadang-kadang ni Azhar ni maaflah. Okey, kadang-kadang ni Azhar kita ni kan biasanya sebelum ni kalau kita belajar terlalu menghafal kepada rumus. Kita sebagai seorang guru sebab dengan KSSM kita menekankan penerokaan. Okey, so kat sinilah tadi kita nampak kenapa dapat nilai macam tu. So bila dia faham sebenarnya rumus tu dia tak perlu hafal sangat. Dia dah faham macam mana dapat ni. So bila dia faham automatically sebenarnya hafal tu datang sendiri. Bila dia hafal tapi dia tak faham, kalau ada masalah lupa macam mana? Betul. So jangan hafal tetapi fahamkan rumus yang kita belajar. Baik cikgu, apa kata cikgu kita bagi ruang dan peluang untuk pelajar kita siapkan dulu betul-betul. Kita nak mereka faham betul-betul soalan dan juga jawab dengan betul-betul supaya tidak ada salah. Kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Selamat pagi murid-murid. Selamat Hari Guru. Stay safe. يوم مدرسنا سعيدا. Happy Teachers Day. Love you. يوم مدرسنا سعيدا. 행복한 수요일 해주세요. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM. Kita dah belajar berkenaan dengan bagaimana nak menjawab persoalan koordinat dan juga cara rumus-rumusnya cikgu. Ya, betul. Dan pasti tadi cikgu tinggalkan soalan kepada pelajar-pelajar. So kita nak teruskan cikgu, nak cek apakah jawapan mereka tepat ataupun tidak. Silakan cikgu. Okey, kita tengok semua dah senyum-senyum tu. Tak sabar sebenarnya nak menjawab tu kan. Okey, jom kita lihat soalan yang pertama tadi. Okey, jom kita lihat. Yang pertama, cari koordinat titik D. Okey, siapa nak jawab untuk yang pertama? Siapa yang nak jawab untuk titik D? Yana, cikgu. Tak sabar nak jawab. Okey. Semangat, cikgu. Baik, silakan Yana. Okey, Yana. Jawapan Yana negatif 42. Negatif 42. Okey, macam mana Yana dapat negatif 42? Betul. Jawapan dah betul tetapi kena ada penerangan. Yes. Macam mana Yana? Sebab D tu dia sama paksi X dengan C. Jadi kita boleh guna nilai X dekat C tu. Iaitu negatif 4. Lepas tu dia sama paksi Y dengan A. Jadi kita boleh guna nilai X untuk A. Jadi bila campurkan jadi negatif 42. Okey, tahniah Yana. So tinggal ambil je cikgu sebenarnya. Ambil aja. Yang penting dia boleh baca. Boleh baca nilai-nilai dekat paksi X dan Y. Itu yang keyword cikgu cakap tadi, kena faham cikgu. Yes, baca yang X dulu. Okey. Seterusnya cikgu. Seterusnya, tentukan jarak CB, CD dan DB. Cikgu open lagi.
Wah, Nurin tak bagi can ni. Saya cikgu. 3 kali dia ulang. Silakan Nurin. Okey. Okey, untuk si B, saya dapat 10 unit disebabkan dia ada dalam garisan output yang sama. Si B, saya dapat 6 unit. Dan untuk EB, disebabkan dia tak ada dalam garisan yang sama, kita guna rumus jarak. Jadi saya dapat rumus jarak, jadi saya dapat 11.66 unit. 11.66 unit. Okey, tadi kita plotkan, mari kita lihat betul tak? Dia masukkan dalam rumus jarak. Dia tetapkan yang mana satu titik pertama dengan kedua. Betul. Ada. Okey, cikgu nak tanyalah rakan-rakan lain. Ada tak yang dapat jawapan selain 11.66 sebentar tadi? Ada tak jawapannya berbeza? Wah, mana ada? Tak ada. Wani cakap tak ada, cikgu. Tak ada. Semua sama. Okey, cuma kaedah saja mungkin berlainan. Yang pertama, dia masukkan dalam rumus jarak. Yang kedua, jangan takut kalau tak masuk dalam rumus jarak. Kalau anak murid kita jawab dalam bentuk cari jarak tadi kan. Kan kita minta mereka cari jarak. And then dia masukkan nilai, masih lagi boleh dengan menggunakan teorem Pythagoras. Itu dia. So yang penting cikgu faham kehendak soalan dan juga menggunakan rumus yang betul. Ya, betul. Itu dia. Baik cikgu. So itu persoalan. Ada persoalan lagi ke cikgu? Oh, okey. Ini sajalah sebab masa tak. Tapi saya ada lagi satu soalan pengukuhan untuk mengukuhkan konsep anak-anak kita hari ini. Okey. Baik, jom kita teruskan cikgu. Okey, baik. Kalau kita tengok, orang kata apa tadi kita dah tahu yang mana semua pelajar-pelajar faham berkenaan dengan koordinat, rumus yang nak digunakan. Dan saya suka dengan keyword yang cikgu sebut tadi adalah kena faham, kena understand apa kehendak soalan, and then baru kita mula menjawab. Itu hikmahnya cikgu bila kita bagi rehat tadi, dia orang dapat faham soalan betul-betul dan dia orang dapat jawab dengan betul. Itu dia. Dan kita nak teruskan dengan soalan pengukuhan tadi cikgu. Okey, kita silakan cikgu. Kita teruskan dengan soalan pengukuhan. Okey. Adam mengatakan bahawa jarak EF pada suatu sata kartes adalah seperti di bawah. Dia bagi penyelesaian. Okey. EF tu bukan L-Farid cikgu Okey, baik cikgu. Okey. So adakah jarak? Okey. Adakah anda setuju dengan jalan pengiraan Adam seperti di atas? Berikan justifikasi anda. Okey, siapa nak jawab? Balkis cikgu dah angkat tangan. Balkis dah angkat tangan awal-awal. Okey, Balkis. Silakan Balkis. Cara Adam tu salah sebab koordinat betul dia tu sepatutnya 5, 9, tapi 9 tu dalam kedudukan X. Sepatutnya 9 tu dalam kedudukan Y. 5 kedudukan X. Okey, tahniah. Maksudnya murid berupaya untuk membuat justifikasi. Kenapa nilai dia salah? Maksudnya dia faham konsep dan dia lihat langkah-langkah ni ada terdapat kesilapan. Oleh pengiraan oleh Adam. Itu tadi, itu yang bila sebut pasal koordinat ni kena faham betul-betul dia punya kurungan, kedudukan X dan Y betul. Di depan ataupun di belakang terlebih dahulu cikgu. Ya, betul. Dan tentukan yang mana titik yang pertama dan yang mana titik kedua. Okey. So baik cikgu. Motivasi untuk murid kita. Okey, ingat bila kita buat matematik, latihan matematik atau nak belajar matematik, never say I can. Ini pantang kita ni. Never say I can. Tetapi selalulah cakap always say I'll try. Saya akan cuba. Jangan menyerah kalah. Dan apabila dah mencuba banyak kali, instead of I give up, tak bolehlah I give up. No, say I will try a different strategy. Pasti akan menemui jalannya. Itu dia. Never give up dan sentiasa buat ataupun sentiasa nak ubah ataupun gunakan strategi-strategi lain yang ada. Baik, terima kasih banyak Cikgu Alinda Abdul Aziz, Penolong Pengarah Unit Matematik dan Matematik Tambahan bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga rakan-rakan saya daripada MRSM Balik Pulau Pinang. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan juga kepada anda semua di rumah, orang kata boleh sambung makan lemang, boleh basuh tangan balik dan juga makan. Yang paling penting SOP tetap kena jaga walau di mana pun kita berada. Dan selepas ini kena ingat kita akan ada lagi satu subjek. Kita akan belajar berkenaan dengan subjek kita bahasa Inggeris. What a day. Siapa akan bersama kita? Jumpa sekejap sahaja lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Sebagai ibu bapa,
Saya membantu anak-anak saya dengan pembelajaran di rumah dari aspek homework dan juga apa-apa latihan tambahan. Saya juga turut menyediakan bahan pembelajaran di rumah dari segi buku rujukan dan juga bahan gadget untuk memudahkan anak-anak saya belajar di rumah, sama ada PDPR ataupun membuat latihan tambahan. Hari ini cikgu nak berkongsi tips tentang cara belajar ataupun menguasai matematik. Yang pertama, adik kena faham dulu konsep asas matematik. Seterusnya, adik kena buat banyak latihan. Latihan itu boleh adik beli melalui buku rujukan yang ada dijual di pasaran. Seterusnya, adik boleh menjadikan matematik itu sebagai satu permainan untuk meningkatkan kemahiran matematik adik-adik. Dan jika adik-adik tidak faham lagi konsep yang dipelajari di sekolah, adik-adik boleh bertanya guru-guru, rakan-rakan ataupun ibu bapa anda sendiri. Okey, langkah seterusnya adik-adik boleh belajar secara berkumpulan bersama rakan-rakan. Akhirnya, jangan lupa sentiasa memohon restu dan doa daripada guru dan ibu bapa anda. Didik TV KPM